Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Section 2 Option TVET ingin membentangkan tentang sukan yang kami telah pun pilih, iaitu lompat tinggi. Ahli-ahli kami terdiri daripada saya sendiri, Azlan, Amirah Nur Sahli, Muhammad Khairi, Nazatul Syahira dan juga Nurul Syamimi. Hai, saya Amirah Nur Sahli dan saya akan memperkenalkan salah satu acara sukan dalam Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM, iaitu acara lompat tinggi. Sebagai mukadimahnya, olahraga merupakan induk kepada semua jenis sukan yang dibahagikan kepada acara balapan dan juga acara padang. Lompat tinggi terdiri dalam acara padang, iaitu acara lompatan. Lompat tinggi juga merupakan antara sukan yang terkenal dan telah menjadi sebahagian acara dalam Olimpik moden sejak tahun 1896. Seterusnya, latar belakang acara lompat tinggi. Acara lompat tinggi ini mula diperkenalkan dalam acara Olimpik pada tahun 1896 dan acara ini telah mendapat perhatian ramai dengan pelbagai gaya lompatan yang digunakan oleh para atlet. Perkembangan gaya lompatan ini untuk mengurangkan risiko kecederaan para atlet tersebut dalam acara lompat tinggi tersebutlah. Antara gaya lompatan yang digunakan ialah gaya gunting, gaya guling sisi, gaya guling straddle dan juga gaya Fosbury. Pada masa kini, gaya Fosbury adalah gaya yang telah digunakan oleh para atlet kerana gaya ini merupakan gaya yang lebih selamat digunakan. Seterusnya, kepentingan olahraga. Kejohanan olahraga sekolah merupakan suatu aktiviti sukan yang penting di mana melibatkan penyertaan murid secara menyeluruh. Setiap sekolah hendaklah membudayakan dan membangunkan aktiviti sukan dalam kalangan warga sekolah agar dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani, bersesuaian dengan falsafah pendidikan negara kita. Acara lompat tinggi dapat meningkatkan perkembangan teknik para atlet lompat tinggi dan secara tidak langsung dapat meningkatkan penglibatan murid dalam sukan dengan mempelajari pelbagai teknik gaya lompatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azlan akan membentangkan tentang peralatan yang digunakan untuk membangunkan video ini. Peralatan yang pertama ialah tiang yang digunakan untuk mengukur ketinggian lompatan atlet, dan yang kedua ialah palang juga dengan tujuan yang sama, dan ketiga ialah tilam untuk atlet mendarat. Terdapat satu lagi alat yang tidak disediakan oleh pihak UMS, iaitu upper mat yang digunakan untuk melapik tilam mendarat. Kesemua peralatan ini adalah sangat penting kerana ia memastikan keselamatan atlet dan juga tujuan sukan tersebut. Oke, seterusnya adalah fasa kemahiran. Fasa kemahiran terdapat 4, yaitu pertama, penujuan di mana atlet akan berlari untuk menuju ke palang. Kedua, loncatan, di mana ini merupakan tindakan kaki untuk menaikkan badan di atas palang. Dan ketiga adalah layangan, di mana badan berada di udara atau di atas palang. Dan yang terakhir, fase terakhir adalah pendaratan, di mana atlet menjaga keselamatan pada tempat mendarat dengan cara atau teknik yang betul. Oke, ini merupakan teknik lompatan tinggi, yaitu Fosbury Fluke, di mana fase pertama atlet menggunakan 7 hingga 9 langkah ke arah palang untuk mengambil momentum dan kelajuan yang sesuai untuk melakukan loncatan, yaitu kaki luar melonjak dengan kuat apabila memijak tanda loncatan, kaki bergerak ke atas dan ke belakang untuk mencapai ketinggian maksimum supaya dapat melintasi palang. Dan kedua-dua belah tangan dibengkokkan dan dihayunkan ke atas, dan kaki bebas diangkat tinggi dengan bahagian lutut juga dibengkokkan. Dalam aktiviti loncatan ini, dalam fase teknik loncatan, penggunaan otot paha dan betis yang kuat untuk meningkatkan badan ke atas dan ke hadapan amatlah penting. Dan fase ketiga, teknik ketiga adalah teknik layangan, di mana tangan diletakkan di bahagian sisi badan dan kedua-dua belah kaki dibengkokkan di bahagian lutut. Setelah badan melimpasi palang, kedua-dua belah kakinya diluruskan dan diangkat tegak ke atas bagi mengelakkan kaki atau lutut terkena dengan palang dan mengakibatkan palang jatuh semasa mendarat. Oke, dan yang terakhir adalah teknik pendaratan, di mana serentak dengan mengangkat kaki ke atas, menaikkan kepala dan dada ke arah kaki, kedua-dua belah tangan diangkat ke atas dan mendarat di atas bagian penting untuk menjaga keselamatan atlet semasa melakukan teknik lompat tinggi ini.
Seterusnya adalah kesilapan dan penyelesaian. Oke, pada fase pertama atlet kebiasaan kesilapan yang dilakukan oleh atlet adalah kurang kelajuan. Jadi penyelesaiannya adalah meningkatkan kelajuan dan memahami dan berlatih jumlah langkah yang diperlukan untuk mendapat momentum semasa melakukan loncatan. Dan kesilapan yang selalu berlaku pada loncatan adalah kurang kekuatan otot kaki untuk betis dan paha, di mana jalan penyelesaiannya adalah latihan fisikal untuk kekuatan otot kaki. Kesalahan dalam loncatan juga adalah teknik lompatan yang kurang betul, di mana jalan penyelesaiannya adalah latihan teknik lompatan, memperbaiki posisi lutut, menggunakan otot yang betul yaitu betis dan paha untuk mencapai ketinggian maksimum. Layangan yang cantik, di mana kesilapan yang selalu berlaku adalah karena kurang ketinggian, yaitu kaki menyentuh badan atau badan menyentuh palang dan mengakibatkan palang jatuh. Jadi cara penyelesaiannya adalah meningkatkan kekuatan otot untuk melempasi ketinggian palang. Dan teknik layangan juga yang selalu kebiasaan dilakukan adalah kurang keseimbangan, di mana ini jalan penyelesaiannya adalah latihan keseimbangan di udara untuk melintasi palang tanpa menyentuh palang. Dan yang terakhir adalah pendaratan. Pendaratan dengan kaki terlalu tegak atau lutut yang tidak fleksibel merupakan kesilapan yang biasa dilakukan. Cara penyelesaiannya adalah latihan pembetulan teknik mendarat, latihan plyometrik untuk meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan kaki. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syamimi binti Mastun, nombor metrik PP23120222T. Saya akan membentangkan bahagian peraturan utama dalam balapan lompat tinggi. Peserta hanya boleh melakukan lompatan menggunakan mana-mana sebelah kaki sahaja semasa melonjak. Sekiranya peserta gagal untuk melakukan 3 kali percubaan pada satu ketinggian, peserta gagal. Namun, peserta masih berkelayakan untuk melakukan lompatan pada satu ketinggian yang baru. Jika keputusan adalah seri, peserta yang melakukan lompatan sedikit dikira sebagai pemenang. Manakala jika masih mendapat keputusan seri, peserta akan melakukan lompatan jump off, yaitu sama ada palang dinaikkan atau diturunkan. Peserta dianggap melakukan kesalahan sekiranya yang pertama, mana-mana bahagian tubuh peserta menyebabkan palang terjatuh semasa melakukan lompatan. Yang kedua, apabila anggota badan peserta menyentuh kawasan pendaratan, yaitu tilam atau garisan sebelum melepasi palang lompat tinggi. Yang ketiga, apabila peserta gagal untuk membuat lompatan setelah namanya dipanggil, atau apabila peserta bertindak menarik diri daripada sesuatu lompatan. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, kita beralih kepada cabaran. Cabaran yang dihadapi oleh atlet sepanjang latihan adalah pengurusan masa. Masa atlet sangat terhad kerana mempunyai komitmen lain seperti meneruskan pelajaran ke Menara Gading menyebabkan kekurangan masa latihan untuk menghadapi pertandingan yang besar di peringkat seterusnya. Walau bagaimanapun, ia tidak menjadi masalah besar untuk tidak berjaya. Malah, ia memberikan peluang kepada atlet untuk menjadi atlet yang seimbang dari segi fizikal dan mental. Kekangan kawasan latihan juga merupakan salah satu cabaran kepada atlet dan sepanjang rakaman ini berlangsung. Pada masa ini, kami hanya dibenarkan untuk melakukan rakaman tersebut di dalam astaka sahaja. Kekurangan peralatan seperti tilam landing dan garisan putih untuk latihan adalah cabaran terakhir yang kami hadapi. Tetapi, kami mengatasinya dengan menggunakan garisan jubin sebagai tanda kepada atlet tersebut melakukan lompatannya. Oke, sekian itu saja daripada kumpulan kami. Diharapkan pembentangan ini akan memberikan manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.